Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Cikgu harap semua sihat-sihat sahaja. Tambah-tambah sekarang ni kan kita tengah dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat. Jadi cikgu harap semua take care, jaga diri masing-masing. Okey, ya. Alright. Untuk hari ini cikgu akan bercerita sikit pasal peluang lepasan college vocational untuk lanjut pelajaran ke peringkat sarjana muda teknologi. Okey. So ini merupakan good news ya kepada anak-anak di luar sana, you all semua. Cikgu nak habaq jangan kecewa sebab lepas ni siapa-siapa yang berminat nak sambung belajar, nak ambil khusus vocational, jangan risau, jangan rasa rendah diri sebab lah ni hampa pun boleh sambung belajar ke universiti. Yes. Okey, nah. Cikgu nak kongsi pasal ke hala 7 college vocational ya. Lulusan vocational sebab memang ada permintaan lah, nah. Okey, dari salah seorang pada viewer tu. Nanti check dekat description kat bawah, cikgu beritahu siapa yang minta ni. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita bercerita pasal macam mana nak melanjutkan pelajaran untuk buat degree dalam aliran vocational. Okey. Now, kebiasaannya bagi pelajar college vocational, kalau mereka berminat nak sambung belajar di untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda, mereka kena memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan. You all kena penuhi beberapa kriteria yang ditetapkan. Maknanya kalau dululah kena ada pengalaman kerja sekurang-kurangnya berapa tahun? 2 tahun. Okey, atau kena ada sijil program akreditasi pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu atau APEL. Tu dululah berapa tahun lepas kan. Itu antara syarat-syaratnya. Sebab apa? Sebab dulu kalau ada diploma vocational tak boleh nak buat degree nah. Okey. Bahkan media sebelum ni juga mengatakan yang graduan college vocational tak layak nak melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda walaupun ada diploma vocational Malaysia. Sebab apa? Sebab universiti awam tak iktiraf diploma. Sebab apa? Sebab gagal memiliki SPM. Ya. Okey. Kalau sebelum ni pelajar-pelajar KV duk cari hala 7 lepas tamat pengajian peringkat diploma, nak buat apa? Ya. Apa arah tuju lepas tu kan, kat mana kami nak pi? Tapi lah ni ada laluan khas yang disediakan oleh kerajaan untuk membolehkan you all nak mohon melanjutkan pengajian di peringkat universiti. Program ni di bawah Universiti Teknikal Malaysia atau MTUN. Ya, so MTUN yang organize program ni. Okey. Rangkaian Universiti Teknologi Malaysia atau MTUN ni dia memperkenalkan program baru yang diberi nama Sarjana Muda Teknologi. Surah cikgu dah serak ni. Khusus bagi lulusan Diploma Vocational Malaysia atau DVM, Diploma Kemahiran Malaysia atau DKM dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia ataupun DLKM. Universiti apa yang menganggotai MTUN atau Universiti Teknikal Malaysia ni? Antaranya UTHM, Universiti Malaysia Perlis atau UNIMAP, Universiti Teknikal Malaysia Melaka atau UTEM dan Universiti Malaysia Pahang atau DLKM. Program pengajian baru ni dah dapat pengiktirafan Agensi Kelaikan Malaysia ataupun MQA. MQA ni penting tak kira apa kursus yang kita nak ikuti,
tolong cek dengan MQA, even IPTA. Kadang-kadang IPTA ni dia tawarkan kursus baru, tapi sebenarnya MQA tak lepas lagi. So better check. Tambah pula lah IPTS nah. Jadi apa-apa pun you all sebelum nak sambung belajar, dah minat apa-apa kursus, tolong cek masuk website MQA, tengok dapat pengiktirafan ke tak. Ada dua jenis, satu separuh dan pengiktirafan separuh, ya. Satu lagi penuh. Penuh tu lah yang terbaik nah. Program selain daripada mendapat pengiktirafan MQA, program ni juga cikgu ulang balik, iaitu mana tadi, sarjana muda teknologi ni juga dapat pengiktirafan pensijilan Badan Profesional Lembaga Teknologi Malaysia atau MBOT. Dan okey, apa terdapat 10 jurusan ya di bawah program ni, dan 10 jurusan ni berasaskan teknologi, ya. 10 jurusan yang menawarkan program berasaskan teknologi. Apa dia 10 jurusan tu? Antaranya ialah bidang penyejukan dan penyamanan udara, kimpalan, pemisinan, pembinaan bangunan, perkhidmatan makanan, minyak dan gas, penyelenggaraan sistem elektrik, sistem automasi elektronik, automotif serta keselamatan dan kesihatan pekerja. Jadi semua program ni akan mula pengambilan pelajar pada September 2020. Jadi kalau lepas SPM baru ni tak dapat masuk buat ijazah biasa, ya, pada lepasan STPM, ya, untuk jurusan aliran vocational ni. Kalau kita tengok kawan-kawan kita amboi lepas SPM, lepas STPM dah terus pergi buat diploma sana sini, ijazah sana sini, kami nak buat apa, ya? Terus kerja ke? Tak. Kalau masih lagi nak minat sambung belajar, insya-Allah, ya, masih lagi terbuka untuk buat ijazah, ya, dan pengambilan dia bermula pada tahun ni. Selain daripada bidang teknikal, graduan TVET dengan SKM tahap 2, SKM 3 ataupun DKM juga boleh bakal dapat ijazah pengurusan industri dalam masa 9 bulan saja. Okey, dengan program URISE yang ditawarkan oleh Universiti Tun Abdul Razak KL bersama dengan ISE Education Sdn Berhad. Program ni dia memang direka khas untuk graduan TVET. Jadi jangan bimbang kalau sebab dia tak terlalu akademik dan susah. Pembelajaran dia berbentuk blended, iaitu atas talian dan bersemuka di universiti. Okey, kalau nak maklumat yang lebih lanjut, boleh rujuklah universiti yang berkenaan. Jadilah ni, cikgu nak buat apa? Cikgu nak pergi kepada beberapa fakta penting mengenai sijil Vocational Malaysia, Diploma Vocational Malaysia dan juga College Vocational. Yang pertama, pada tahun 2012, cikgu nak share sikit, Kementerian Pendidikan Malaysia dah menaik taraf sistem pendidikan vocational. Jadi sekolah menengah vocational ni dinaik taraf kepada College Vocational KV melalui Pelan Transformasi Pendidikan Nasional. Okey. Yang kedua, sejajar dengan naik taraf sekolah menengah vocational kepada College Vocational, sijil pelajaran Malaysia vocational dah ditukar kepada sijil vocational Malaysia dan Diploma Vocational Malaysia. Okey, yang ketiganya, tempoh pengajian juga bertambah daripada 2 tahun kepada 4 tahun. Setelah tamat pengajian 4 tahun di College Vocational, pelajar-pelajar ni semua akan digelar graduan diploma. Okey. So, cikgu bagi macam ni. Tempoh pengajian kalau sekolah menengah vocational dengan College Vocational. Dulu sekolah menengah vocational kan, lah ni College Vocational. Tempoh pengajian dia kalau dulu sekolah menengah vocational 2 tahun saja. Pasal apa? Sebab hanya masuk Form 4 dan Form 5. Tapi kalau vocational,
college vocational, 2 tahun program pra-diploma, iaitu Form 4 dan Form 5, plus lagi 2 tahun program diploma. Ya, nampak tak? Dia tambah lagi 2 tahun kan. Jadi lepas saja SPM habis saja, kalau dulu SPMV kena mohon pula kan, tempat lain ITM ke apa ke dulu nak buat diploma. Tapi lah ni tak, dekat college vocational tu boleh tambah lagi 2 tahun. Habis keluar je pada college vocational dah jadi graduan diploma. Okey, nama CJ kalau dulu sekolah menengah vocational, nama CJ dia SPMV. Zaman dulu ya, dia ada SPM in bracket V. Tapi lah ni dia nama CJ Vocational Malaysia, kesetaraan SPM bersyarat. Apa dia? Cikgu explain sekali lagi nah. Okey. Yang itu untuk pro diploma, maknanya dia dapat CJ Vocational Malaysia. Lepas tu kalau ditambah pula lagi 2 tahun diploma, jadi Diploma Vocational Malaysia, dah boleh memperoleh CJ Kemahiran Malaysia sampai tahap 4 ya, tahap yang maksimum. So bila tamat pengajian, kalau SPMV tadi depa lulus, student ni dah bila tamat pengajian dipanggil murid lulusan SPMV. Tapi kalau yang college vocational, bila lulus dia dipanggil graduan diploma. Sekiranya tamat 4 tahun pengajian lah. Kalau tak, dia hanya akan dipanggil graduan, pelajar CJ Vocational Malaysia. Jadi janganlah rugi ya, tambah lagi 2 tahun tu. Okey, apa yang dikatakan tadi bila cikgu kata ni CJ Vocational Malaysia ni kesetaraan SPM bersyarat. Okey, pelajar yang telah tamat program pra-diploma Form 4 dengan Form 5 akan dapat CJ Vocational Malaysia. Tadi cikgu dah hafal kan. Jadi CJ Vocational Malaysia atau SVM ni, dia setara dengan 3 kredit CJ Pelajaran Malaysia. Siapa yang ambil SPM lah ya, berdasarkan ketentuan berikut. Pertama, purata nilai grade kumulatif atau PNGK akademik dia sama atau lebih daripada 3.33. Baru setara lah ya. Mana dia? Baru setara dengan SPM ya. Tu syarat dia. Lepas tu mestilah dapat kepujian dalam bahasa Melayu SVM. So bahasa Melayu CJ Vocational lah Malaysia kod 1104, dan PNGK Vocational sama atau lebih daripada 3.67 dan kompeten semua modul vocational. Okey. Berikutnya, bila dah tamat program pra-diploma dan dah ada CJ Vocational Malaysia, pelajar boleh lanjut pelajaran ke Diploma Vocational Malaysia. Kat mana? Di College Vocational juga. Okey, syarat dia kena macam ni. PNGK akademik mesti 2.00 bagi modul akademik, dan PNGK vocational pula mesti 2.67 dan kompeten semua modul vocational. Bukanlah bermakna lepas saja ambil sijil vocational Malaysia boleh terus sambung buat diploma vocational Malaysia. Tak, ada syarat-syarat dia. Okey. Dan seterusnya pelajar yang melanjutkan pelajaran ke Diploma Vocational Malaysia di College Vocational boleh dapat CJ Kemahiran Malaysia SKM ni sampai ke tahap yang tertinggi, iaitu tahap 4. Tahap 4 ni sebenarnya banyak advantage kalau dapat, kalau boleh capai sampai tahap 4. Okey, yang next, program diploma di College Vocational telah pun mendapat akreditasi sementara MQA. Macam cikgu kata tadilah, yang sekurang-kurangnya ada pengiktirafan MQA. Okey, walaupun akreditasi sementara sebab nanti lepas tu akan dapat full. Sebab sementara ni dia masih dalam proses. At least institusi tu telah ambil inisiatif untuk memohon. Okey, sebab apa kepentingan MQA ni? Senang nak dapat kerja sebab diiktiraf ya. Okey, program diploma KV dah telah pun mendapat akreditasi sementara MQA 01 dari Malaysian
MQA. Dan pelbagai kementerian dan agensi bertaliah yang lain yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Maknanya bukan hanya setakat dalaman lokal dan Malaysia saja, maknanya CJ ni dah mula laku internationally kat luar pun. Dan yang terakhir, pelajar yang berpeluang untuk sambung pengajian di kolej vocational dianggap sangat bertuah. Sebab apa? Mereka berpeluang, you all berpeluang untuk peroleh diploma dalam masa 4 tahun sahaja. Okey. Sebab apa? Sebab dia masuk bawah fast track system. Manakala pelajar yang berada di aliran perdana atau sekolah menengah kebangsaan biasa ni kena ambil masa sekurang-kurangnya 5 tahun tau. Apa tahu tak 5 tahun nak peroleh diploma. Yang mana 2 tahun ni dia kena selesai habis dia punya SPM. Dan lagi 3 tahun dia sambung diploma di IPT. Itu pun kena SPM keputusan bagus juga tau, baru boleh buat diploma di IPT. So, itu merupakan fakta penting mengenai sijil Vocational Malaysia, Diploma Vocational Malaysia dan College Vocational. Last, cikgu nak kongsi sikit pasal permohonan atau kelayakan permohonan TVET ni. Okey, cara nak mohon masuk saja boleh dibuat secara online dengan melayari sesawang http://www.moi.gov.my. Okey, lepas tu program yang ditawarkan program KV menjurus kepada diploma di College Vocational KV, ada aliran teknikal, sekolah menengah teknik dan program kemahiran apprentice di KV, dan juga institusi latihan kemahiran awam ILKA. Cuma adakah calon boleh mengisi 2 permohonan online bagi sekolah menengah teknik dan College Vocational dalam masa yang sama dan menggunakan nombor kad pengenalan yang sama? Jawapan dia tidak. Nahi kabinahi. Sebab satu nombor kad pengenalan hanya terbuka untuk satu permohonan dan calon hanya boleh memilih sama ada untuk memohon sekolah menengah atau college vocational. Tolong jangan buat kesilapan ni jangan duk share. Asrama disediakan berdasarkan program dan institusi yang ditawarkan serta bergantung kepada kapasiti asrama di setiap institusi. Okey. Macam mana cara nak semak keputusan? Boleh semak dalam laman sesawang KPM. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia, berdasarkan tarikh penting yang dilampirkan dalam permohonan online. Ya, apa-apa pun tolong cek website KPM ya. Okey, apa perbezaan antara murid tingkatan 3 lepasan pendidikan asas vocational dengan murid lepasan pentaksiran berasaskan sekolah PBS ya? Iaitu aliran perdana, aliran akademik, aliran agama. Boleh ke mereka ni masuk yang ada PBS nak buat masuk college vocational? Boleh. Siapa kata tak boleh? Okey, kalau murid lepasan mana tadi? Pendidikan asas vocational ni, PAV, boleh mengikuti pendidikan asas sebab mereka ni mengikuti pendidikan asas vocational mulai tingkatan 1 di sekolah menengah kebangsaan yang menawarkan program pendidikan asas vocational. Bagi murid lepasan PBS pula, you all kena menduduki PBS yang merangkumi 4 komponen iaitu pentaksiran pusat, pentaksiran sekolah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum, dan satu lagi pentaksiran psikometrik. Apa perbezaan antara aliran di college vocational dan sekolah menengah teknik? Ni nak kena tahu ni. Okey, tempoh pengajian program college vocational 4 tahun, tapi sekolah menengah teknik 2 tahun. Pasal apa KV 4 tahun? Sebab 2 tahun CJ Vocational Malaysia Pro Diploma, lagi 2 tahun program Diploma Vocational Malaysia. Okey, tapi SMT ni sekolah menengah teknik hanya 2 tahun sebab cuma tingkatan 4 dan 5. Nak buat diploma kena mohon lain pula. Okey, pengkhususan 10 vocational ya, 30 akademik. Banyak kepada hands on ya, benda-benda latihan. Manakala sekolah menengah teknik lebih kepada akademik dan menjurus kepada kejuruteraan. So siapa yang berminat nak jadi engineer, nak mendalami lebih
mendalam bidang ni, maknanya lepas sekolah teknik barulah mohon buat diploma ataupun buat ijazah. Okey, tapi dia lebih kepada akademik lah. Siapa yang tak minat akademik tapi dia lebih suka duk buat kerja tu, better masuk college vocational. Okey, kalau fokus pengambilan murid pula, murid cenderung kemahiran, lepasan tingkatan 3 dah boleh masuk. Tapi siapa yang cenderung akademik, lepas tingkatan 3 boleh mohon sekolah teknik lah. Okey, pengiktirafan, kalau program KV ni, pengiktirafan dia Jabatan Pembangunan Kemahiran dan MQA, manakala pengiktirafan untuk sekolah menengah teknik SPM. Hala 7 bagi yang ambil KMV, memanglah asalnya untuk bekerja lah kan. Ya, sebab tak boleh nak belajar dah akademik. Tapi kalau yang sekolah menengah teknik nak jadi engineer lah, jadi kena sambung belajar. So, cikgu rasa setakat tu saja yang cikgu nak kongsi untuk hari ini. Banyak betul jugalah yang nak kongsi hari ini. Cikgu harap kepada you all yang berminat nak mengikuti aliran vocational, ya, boleh tengok video cikgu dan tolong share dengan semua kawan-kawan yang minat dengan aliran vocational. Tengok video cikgu, harap-harap dapat jadi panduan, sebab cikgu bukan expert. Cikgu hanya nak share, nama pun sharing session kan. Jadi cikgu nak share saja maklumat ni, dan cikgu harap benda channel cikgu ni dapat membantu you all. Mana tahu ya, esok ni sambung belajar buat degree ya, cikgu pun dapatlah sikit ya pahala tu sebab membantu. Tolong share info ni ya, subscribe channel cikgu. Kalau ada yang minta suruh cikgu share aliran-aliran tertentu ya, boleh bagi tahu kat cikgu, insya-Allah cikgu akan cuba buat Jadi cikgu rasa setakat ni saja. Please take care ya. Tinggalkan sebarang komen ya, sebarang maklumat di ruangan komen, insya-Allah cikgu akan balas